Peningkatan kes COVID-19 yang mendadak dalam kalangan rakyat tempatan dilihat membimbangkan ketika ini. Dengan pertambahan kes sejak beberapa hari lalu membawa kepada kes aktif sehingga semalam sebanyak 5,768 kes. Merumitkan lagi keadaan adalah dengan pengesanan mutasi virus COVID-19 jenis D614G yang memiliki kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Kita ingin mengetahui serba sedikit mengenai cabaran ketika kita berdepan dengan mutasi D614G ini, begitu juga bagaimana caranya kaedah untuk kita kurangkan risiko dijangkiti. Untuk bercakap mengenai perkara ini, kita bersama Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Muhammad, pakar mikrobiologi klinikal, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Doktor, kita melihat bagaimana kita ingin melihat kepada situasi COVID-19 di negara kita pada ketika ini, peningkatan yang begitu mendadak dalam masa kurang sebulan ini. Okey, jika kita melihat peningkatan kes pada yang kita panggil third wave ni memang agak menakutkan ya, di mana bilangan kes baru seharian adalah lebih daripada 500. Jika kita bandingkan dengan semasa second wave dan first wave dulu. Ini salah satunya adalah disebabkan oleh jangkitan yang disebabkan oleh virus yang telah bermutasi iaitu D614G, di mana kita tahu bahawa virus ini memang mudah untuk menjangkiti orang lain kerana apabila seseorang itu dijangkiti, jumlah virus yang terdapat dalam tekak atau yang kita panggil viral load adalah sangat tinggi. Jadi apabila virus itu berada dalam mulut sangat tinggi, apabila mereka batuk-batuk, bercakap, mereka mudah untuk menyebarkan virus itu kepada orang lain. Tetapi kalau semasa first wave dan second wave, semasa itu virus ini belum lagi virus mutasi ini belum lagi dikesan. Semasa itu kebanyakan pesakit dijangkiti oleh virus yang sama dengan virus yang berasal dari Wuhan. Doktor, bercakap mengenai mutasi D614G yang dakwa KKM mula tersebar di 23 kluster dan dipercayai menjangkiti 604 individu. Apakah cabaran kita berdepan dengan mutasi ini? Okey, cabarannya seperti saya katakan tadi bahawa cabarannya ialah kerana ia sangat mudah tersebar. Jadi cabarannya ialah bagaimana untuk kita menyekat penyebaran tersebut ya. Sama juga kita harus terus mengamalkan langkah-langkah pencegahannya seperti kerap membasuh tangan, mengamalkan penjarakan fizikal dan setengah negeri juga telah diarahkan untuk menjalani PKPB ya. Ini untuk memastikan bahawa kita rakyat kurang terdedah kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti. Doktor, bagaimana di peringkat pakar menentukan sama ada ia mutasi D614G dan apakah kekuatan mutasi ini berbanding dengan virus COVID-19 biasa dalam erti kata lain dari segi jangkitan kepada orang ramai? Okey, untuk menentukan virus itu ada dari strain yang mana kita harus melakukan apa yang kita panggil ujian sequencing ya. Pada ujian sequencing itu kita boleh tahu virus itu berasal dari strain yang mana ya. Jadi sequencing perlu dilakukan. Saya rasa kalau di Malaysia ni IMR yang melakukan sequencing ini, dan apabila seorang itu dijangkiti oleh virus mutasi D614G ini, mereka akan mempunyai viral load yang banyak. Jadi mereka mudah menyebarkan virus itu kepada orang lain. Tetapi dan satu lagi sifat virus 614G ini ialah dia tidak menyebabkan penyakit itu menjadi lebih teruk ya. Sebab kalau kita lihat kes-kes kematian masih sama juga, iaitu di kalangan mereka yang umur yang agak lanjut dan juga yang mempunyai faktor risiko lain, iaitu mempunyai penyakit kronik. Maksudnya kematian masih sama lagi. Virus mutasi ini tidak menyebabkan penyakit yang lebih teruk, cuma ia sangat mudah merebak. Doktor, kita digalakkan untuk memakai pelitup muka, memastikan kebersihan tangan dalam memerangi COVID-19 ini. Apakah antara perkara dan tindakan yang boleh diaplikasikan orang ramai dalam memastikan kita terhindar dari risiko jangkitan ini, Doktor? Okey, di samping langkah-langkah pencegahan yang disebutkan tadi, saya ingin menyarankan supaya kita mula untuk mengamalkan berkumur ya. Telah banyak kajian yang dilakukan yang menyatakan bahawa berkumur ni sebenarnya boleh menyingkirkan ataupun mengurangkan viral load di dalam tekak ya. Banyak kajian-kajian yang telah artikel yang telah diterbitkan di peringkat antarabangsa yang mendapati bahawa kebanyakan cecair kumur antiseptik yang didapati di farmasi boleh membunuh kuman virus penyebab COVID-19.
Jadi saya sarankan supaya kita sebagai umat Islam, pertamanya kita memang selalu berkumur ketika kita berwuduk ya. Jadi jika kita di rumah selalu berkumur semasa berwuduk, dan kemudian jika kita keluar rumah expose kepada kawasan yang berisiko, kawasan yang ramai orang yang sesak, balik rumah kita harus berkumur dengan cecair antiseptik. Ini untuk mencegah untuk mencegah di samping melakukan amalan-amalan lain. Ini adalah amalan tambahan untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Baik, terima kasih Profesor Mahdia Dr. Nurul Azmawati Muhammad atas kupasan itu tadi.